Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-muqasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi syafa'atin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abina ummatina wa mahawa anbiya wal awliya wa syuhada wa salihin wa ila syairin malaikati muqarrabin al ghaib, ibu bapa kita, isteri, suami, anak-anak, cucu kita, kaum kerabat, nenek moyang, keturunan kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ahlil kubur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusus kepada semua jemaah-jemaah haji kita, muslimin muslimat, mudah-mudahan sentiasa dirahmati Allah, mendapat haji yang mabrur, dibukakan pintu-pintu untuk kembali mengenal diri, mengenal Allah, semua jemaah-jemaah haji di Malaysia maupun seluruh dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusus pada Muhammad bin Abdullah Imam Mahdi yang akan ditabalkan dan juga pengikut-pengikutnya, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullana ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat Allah curahkan kepada kita yang kita tidak mampu menghitungnya, apatah lagi untuk membalasinya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat dapat mengenal Allah, bermakrifat dengan Allah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sentiasa nak memperkenalkan diri Allah kepada kita. Maka itu Allah menjadikan makhluk yang pertama bernama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah untuk aku dikenali, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita masih lagi berada dalam keadaan terus menerus diberi oleh Allah kurniaan di mana tidak ada lain yang diinginkan oleh kita.
wa ma fa'altuhu an amri, wa ma fa'altuhu an amri. Mana tidaklah aku, kata Nabi Khidir, berbuat ini atas kemauanku. Jadi apa pun perilaku kita sejak mula dan sejak kita diberi pengetahuan di sisi Allah dan akan datang diteguhkan Allah Subhanahu wa taala, istiqamahkan juga daim yang Allah bersifat daim untuk dikurniakan kepada hamba-Nya yang sentiasa terus menerus mengesakan Allah Subhanahu wa taala di mana keadaan pun, di mana tempat pun. Kita mohon kepada Allah, Allah yang tahu mukallibal qulub, yang tahu membolak hati-hati kita semua, qalbu kita. Jadi kita mohon kepada yang tahu membolak balikkan hati kita ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, seperti mana penduduk-penduduk Kahfi, di mana Allah membolak balikkan dirinya. Ya, kalau kita melihat keadaan penduduk Kahfi, bagaimana Allah membolak balikkan, nescaya kita seram ketakutan, berbolak-balik, berpusing-pusing, terapung-apung. Maka itulah caranya Allah Subhanahu wa taala untuk melenyapkan, untuk meleburkan keakuan diri. Itu salah satu dia, dan banyak cara lagi. Jadi itu salah satu caranya, dan banyak cara lain lagi Allah meleburkan keakuan diri kita, memfanakkan kita, menggulung semua sekalian yang diciptakan untuk tujuan menyatakan dirinya. Maka Allah lah yang tahu. Kerana Allah bersifat laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Jadi tidak ada sesiapa pun yang boleh menyerupai. Dan juga kita sendiri, wajah-wajah kita semuanya berjuta-juta yang Allah nak ciptakan, beratus ribu satu hari pun, tetap wajahnya laisa, tidak boleh diseumpamakan. Bukanlah saya suruh menjadikan contoh iaitu manusia itu Allah, bukan. Tetapi Allah menjadikan wajah-wajah, setiap wajah-wajah yang kita pun tak tahu sejak Nabi Adam sampai sekarang, dan akan datang Allah menciptakan wajah-wajah, pasti tidak akan sama. Kalaupun sama kembar, tapi mesti ada kelainan. Kerana setiap jiwa-jiwa itu akan dipertanggungjawabkan. Bukan kita boleh masukkan wali ni masuk dalam badan kita, mana kita itu salah. Kerana kita ni dah ada rahsia masing-masing. Rahsia tu bersifat laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Maknanya rahsia tu tidak sama. Diri ini tidak boleh mengambil diri orang ni. Tu. Orang ini Islam tak boleh mengambil rasa orang yang bukan Islam. Jadi Allah tu dia membuat semua tu punya banyak tu, tapi tidak sama. Nak menyatakan bahawa Allah tu tidak boleh diseumpamakan. Satu, esa, tak boleh kita samakan. Maka itu Allah jadikan manusia-manusia dan sekalian alam ni satu-satu jua. Kita perhatikan. Itu baru berbentuk af'al. Walaupun dia kembar sekalipun, tetap ada beza sikit. Tetap juga tak sama. Supaya Allah nak nyatakan satu. Menunjukkan Allah tu esa. Kita melihat kepada perangai-perangai pun kadang-kadang tak sama. Ada yang tak kena, ada yang jadi gitu. Allah tu tahu setiap diri orang tu akan dipersoalkan, nanti dikumpulkan di pada mahsyar. Tetap juga Allah tahu masing-masing akan diberi kitab masing-masing. Tak boleh kita menyarung pakaian wali Allah, kita rasa kita ni wali Allah, diri kita tak ada. Tetap juga diri kita yang akan dipertanggungjawabkan. Nak menyatakan Allah Subhanahu wa taala bahawa kita akan, setiap diri-diri kita tu esa. Maknanya bukan diri kita ni esa, tak dijadikan Allah tu satu. Tak boleh saya mengambil jiwa Arif, tak boleh. Itu penipuan. Itu tak ada dalam rekod Allah Subhanahu wa taala jadikan. Satu orang satu. Itu kalau ada juga masuk diri kita Syekh Abdul Qadir Jalani ke, masuk wali-wali Allah, itu semua adalah menyatakan sebenarnya sesuatu muslihat ataupun satu penipuan, untuk biar orang pandang dia wajah seseorang. Melainkan Allah suruh menyatakan diri
dirinya. Jadi kita ni satu wajah yang daripada wajah Allah, supaya orang memandang kita memandang wajah Allah. Bukan kita ni Allah, tapi Allah yang memberi kita wajah untuk supaya bukan kita menyatakan kita ada wajah, tetapi wajah tu tadi nak menyatakan Allah tu memiliki wajah yang tunggal, yang esa. Tak boleh wajah si Haji ambil wajah orang ni samalah, tak sama, tapi tetap juga tak sama dalamannya. Tetap Allah juga tak tahu si Haji walaupun ada 1000 Hajis, tetap Allah jadikan satu juga. Macam kita makan durian musangking dengan makan durian di 24. Durian juga, tapi kita tetap esa, rasanya tetap musangking, rasa musangking. Kenapa Allah jadi gitu? Durian di 24 mesti di 24 rasa musangking. Tipu. Kita ubah macam mana pun, tetap Allah dah jadikan. Kau ubah macam mana pun, tetap juga musangking, rasa musangking. Nak ceritakan tak boleh. Tapi orang yang dah makan musangking, kau bagi di 24, kau kata musangking, dia tahu. Dia kata, tipu orang meniaga ni. Bukan saya salahkan orang meniaga durian. Maksudnya, ini musangking bukan begini rasa dia. Aku pernah rasa. Gitu. Jadi Allah tu lebih teliti lagi. Lebih tahu dia nak jadikan 100 juta orang nanti kat Padang Muasa samanya nama dia si Haji. Bolehkah Allah kenal? Apa susah pula. Allah yang jadikan. Rahsia-rahsia tu tetap nama Aziz tu, nama 100,000, tetap rahsia tu berbeza-beza Allah bagi. Durian tu tetap musangking, IOI, D24, apa lagi? Musa apa ni, kucing tidur, duri hitam, macam-macam lah keluar, macam-macam. Semua nama-nama tu tetap satu menyatakan setiap rasa-rasa yang Allah Ta'ala letakkan. Tak boleh kita mengatakan musangking rasa emas hitam lah, macam-macam lah. Duri hitam lah. Jadi itulah yang kita nak faham dalam kehidupan kita ni. Kita masing-masing menanggung rahsia Allah yang tunggal. Masing-masing ada menanggung. Jadi mana kita kena faham, kita sentiasa hidup mengesakan Allah. Kalau kita tak mengesakan Allah, maka larilah tajuk rahsia tu tadi. Rahsia tu sendiri adalah hak Allah Ta'ala untuk nyatakan diri Allah yang esa. Tapi kita tak faham, kita tukarkan kepada kehendak kita. Kita yang menutupi dengan keakuan diri itu, kita hijabi. Sedangkan Allah tak boleh dihijabkan. Sebab kita menghijab tadi, kitalah yang terhijab, bukan Allah menghijab kita. Jadi perhatikan dalam kehidupan kita ni. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita dengan nyata dan jelas bahawa Dia esa. Dia menciptakan sekalian alam ni. Malaikat pembawa wahyu, malaikat berjuta-juta malaikat, semua lain-lain yang Allah Ta'ala berikan kerja-kerja, posisi-posisi itu tadi. Walaupun dia keluar lagi satu hari ni berapa belaga malaikat dengan malaikat, cahaya dengan cahaya, jadi malaikat lagi, jadi tetap juga Allah akan bagikan rahsia-rahsia Allah. Untuk ada, bukan sesuatu yang Allah ciptakan tu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhanku, tidaklah engkau ciptakan itu sia-sia. Allah Ta'ala ajarkan supaya kita sebut. Walaupun kita nampak hari-hari apa tugas ni, berjuta-juta orang Allah ciptakan ni. Tahun ni berapa juta ni. Semua di tangan pengetahuan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala tu tahu berapa banyak lagi roh-roh yang tergantung lagi, yang belum masuk ke dalam rahim-rahim ibu lagi. Allah tahu. Dan apa posisi dia nanti dia masuk, dia dah standby dah alam roh tu nanti. Cukup 100 hari ke dalam rahim ibu sperma tu 120 hari, maka roh tu disuruh Allah. Cukup. Mengapa 120 hari? Semua tu dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak kaji, tak mampu kita nak kaji. Kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mampu kita nak menghitung banyaknya ciptaan-ciptaan Allah, semuanya tidak sia-sia. Walaupun semut hitam di atas batu hitam, di bawah dalam batu, di malam gelap gelita, tetap juga Allah tu tahu apa posisinya. Berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tetap juga semut tu sendiri pun tidaklah sia-sia Allah jadikan.
Siangnya walaupun dia tak merasa siang, tetap dia mengetahui siang dan malam. Maka siangnya dia berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Dan siangnya dia dan malamnya dia berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu semut. Jangan kita senang-senang nak bunuh makhluk Allah. Kita dah mengaji mengenal diri, mengenal Allah ni. Semua makhluk-makhluk Allah itu semua tidak sia-sia. Jangan kita menghina makhluk Allah dengan kita rasa tak gunalah dia. Datang kat makanan kita ni, bunuh je. Tak boleh. Takut kita seolah-olah kita bercakap tu. Kita bercakap dan Allah jawab. Semut tu sendiri bertasbih, bertahmid, bertakbir, memuji, berselawat kepadaku. Nak engkau cabut nyawanya. Gitulah dia. Jadi kita jadi rasa belajar ni makin lagi kita berakhlak. Kita berakhlak. Maknanya daripada makhluk Allah yang kita nampak dengan mata, yang daripada yang kasar sehalus-halusnya kita nampak, maka kita akan berjaga-jaga untuk berakhlak dengan Allah. Seolah-olah kalau kita bunuh ni, seolah-olah kita ni telah membunuh makhluk Allah yang telah berzikir. Begitu juga yang kita tidak nampak, para malaikat, para apa yang kita tak nampak, jangan kita mudah-mudah nak menghina ataupun kita merasa mana malaikat tak ada tugas apa, jangan. Semuanya ada posisi masing-masing. Antara kita yang dibagi nampak dan tak dibagi nampak. Juga makhluk-makhluk Allah yang berupa jin, berupa dengan macam-macam makhluk Allah. Ini semua diajarkan oleh Nabi SAW supaya berakhlak. Jangan kita buang air di tempat lubang-lubang. Takutnya ada makhluk-makhluk Allah, semut ke apa ke, ataupun tempat makhluk-makhluk Allah yang kita tak nampak. Kita harus buang air kecil di mana-mana pun, tempat yang bagus-bagus, yang selamat, dan kita bagi salam. Itu semua Rasulullah SAW ajar pada kita. Hingga kan kita jadi takut. Kita berjumpa manusia pun kita tak nampak luaran manusia. Baik dia tu berbentuk apa pun manusia tu, yang Islam maupun tidak Islam. Maka yang dia tidak bersama bangsa. Kita bangsa Melayu, dia bangsa Jawa, ataupun bangsa Bugis, ataupun dia bukan bangsa Melayu, dia bangsa Cina, dia orang putih. Tidak, nanti bila kita mengaji ni, nanti kita tak nampak dah warna kulit, perbezaan. Semua kita nampaknya asalnya daripada datuk kita, iaitu Nabi Adam. Cuma dia jadi berbanyak-banyak bangsa supaya kita ta'aruf, bila kita faham, supaya kita berrohama, berkasih sayang. Tapi bila dah jadi keadaan kita jadikan pecah belah, jadi inilah jadi dia, hingga kan umat Islam sendiri dah jadi pecah belah. Jadi 72-nya satu aja umat Muhammad yang diterima. Dan satu tu pula kalau tak faham-faham, mengaku-mengaku, silat-silat yang satu pun banyak bercelaru juga. Sedangkan syariat pun orang sama-sama syariat pun bertelagah. Apatah lagi syariat dengan tarikat, hakikat, makrifat. Lagi jadi kita kena kenal semua. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat, kita kena kenal semua. Dan bukan kita menyalahi, tapi kita kena faham bahawa yang kita tahu bila orang melakukan syariat tanpa dia hakikat atau makrifat, maka dia belum sempurna. Bagaimana cara je kita nak sempurnakan dia? Bukan menghina, bukan meletakkan dia tu dalam keadaan sesat, tak betul. Tetapi kita menjelaskan keadaan dia sesat, tujuan dia adalah untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sesat tu dia terus sesat. Sesat ni kita bagi tahu macam dalam Quran. Allah Ta'ala kata sesat. Allah tu salah lah bagi tahu orang sesat. Bukan salah. Allah nak ingatkan, dia sebut sesat. Kalau tak sebut sesat, kau tak tahu. Jadi kau bila kita kata orang ni sesat, maka kita kata kita ni salah. Bukan, kita maksud sesat tu, Allah Ta'ala kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sesat. Jangan sesat, maknanya kalau orang tu kata kau sesat, maknanya jangan sesat. Boleh baiki lagi, boleh betulkan. Tapi kalau orang tak kata kau sesat, diam, kau terus sesat, nanti dia akan dipersoalkan. Kita kena innal ladzina amanu wa amilus solihah. Maknanya kita kena melakukan amal soleh. Salah satu amal soleh yang bila kita dah kenal Allah, iaitu kita beramal ma'ruf nahi mungkar. Kita mau menyuruh orang berbuat baik dan melarang manusia
Mencegah daripada perkara yang mungkar yang dilarang oleh Allah, terutama apabila dia itu mengaku ada keakuan diri, maka orang itu harus kita pergi dan mengatakan, kita ni dah sesat jalan, kita ni gini, kita dah mengaku diri kita ni. Sebab saya sendiri pun kalau ada keakuan diri, saya dah berada dalam kesesatan. Ini kesesatan yang nyata. Sebab kita di dunia ini adalah tidak ada. Dan bila Allah adakan kita, supaya kita meniadakan balik, menyerahkan balik yang kita kata kita ada ni, kita nyerahkan balik supaya nyata yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kehidupan sebenar. Maka tu dibagi kalimah yang pertama, tidak dibagi kalimah lain. Dibagi kalimah kita adalah la ilaha illallah, baru Muhammadur Rasulullah. Tapi la ilaha illallah tidak kita berdasiasat, tidak kita betul-betul telisik dan memahami bagaimana kita nak mengimani. Bila kita tidak telisik, kita tidak berdasiasat la ilaha illallah, kita pun tak faham macam mana nak mengamaliahkan dalam kehidupan la ilaha illallah. Supaya perbuatan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, hidup kita, kehendak kita, semuanya hak Allah, kita tak rasa ada kita. Tu baru betul kita faham la ilaha illallah. Dan bila dah faham, kita amaliahkan, pasti akan ada ketergelinciran ataupun kelalaian. Maka itu kita akan mudah kembali balik. Sebab kita sedar kita dah mengangkat tadi sesuatu, kita rasakan kita mengangkat, sedangkan kita belajar, kita merasakan bukan kita yang mengangkat, melainkan kudrat Allah. Maka kita bila belajar, kita akan ada detect ataupun kesan gelombang yang mana kita telah berbuat kesalahan. Seolah-olah Allah menegur kita, engkau ke yang angkat gelas air suap ke mulut engkau. Itu hari boleh, semalam boleh, tadi boleh, ini sekarang Allah nak ingatkan kita. Bila kita ada keadaan begitu, belajar keadaan mengenal diri, kenal Allah, pasti Allah akan kenalkan dan Allah akan jaga. Sebelum lagi kita lalai, diingatkan. Kaki kau yang angkat jalan ke sini. Kau datang dengan kereta ke? Diingatkan kita begitu. Alhamdulillah, di dunia lagi kita berhidupan dengan Allah, mesra dengan Allah. Kita silap cepat Allah bagi hidayah, petunjuk. Tak lama-lama. Tapi kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita buat buat tak tahu, Allah tunjukkan macam-macam. Setiap saat, setiap hari, setiap waktu, setiap masa. Bertahun-tahun Allah bagi perumpamaan amsala linnas kepada manusia. Buat buat tak tahu je. Nantilah, tangguhlah, lalai, tipu pula lagi. Seolah-olah rasa mana ada Allah ni, aku tak kenal lah. Jadi aku berbuat ni nak upah je lah. Allah ni kat dunia ni kita tak perlu berhidupan dengan dia. Kita beramal je lah. Ini pun satu ajaran yang cukup sesat juga ni. Beramal je lah, tak apa. Janji aku buat ni, Allah nak balas aku je ni. Padahal Allah bukan gitu. Allah tu sentiasa wa huwa ma'akum ainama kuntum, mana pun kau pergi, Allah ada. Dan Allah yang bawa kau mana pergi sebenarnya. Mengapa kau lupakan? Kau ingat yang lain selain Allah. Walaupun Allah jadikan syurga, kau ingat syurga, tetap salah juga. Kerana Allah berkata, innal lazina iman, mana pergi iman, mana pergi meyakini aku. Mana pun saatnya, keadaan ingatan kau tu adalah sentiasa mengimani aku, ingatan tu. Kerana ingatan tu sendiri Allah yang bagi. Jadi ini yang harus kita fahamkan. Inilah mata pelajaran yang jauh dah sekarang ni nak diamaliyahkan berbanding dengan Rasulullah SAW. 124,000 Nabi daripada Nabi Adam hingga Rasulullah, semua mengamaliyahkan, mengimani ni tadi. Menghilangkan rasa keakuan diri dan menghasilkan benar-benar yang wujud hanya Allah, yang hidup hanya Allah, yang besar hanya Allah. Ini yang dibawa oleh 124,000 Nabi, disambung oleh sahabat Nabi, disambung lagi oleh wali-wali Allah. Di zaman Nabi masing-masing, kalau tak diganti Nabi, diganti dengan wali-wali Allah. Tetap juga wali-wali Allah, kekasih Allah tu amalia dia tetap ini juga. Jadi Rasulullah dah wafat, tak ada Nabi lagi, ada penggantinya. Nabi bagi tahu wali Allah yang bersabda Rasulullah, iaitu yang berupa al-ulama warasatul anbiya. Ulama, makna ulama orang ahli Allah. Bukan ahli ilmu dulu, ahli Allah tu dia panggil ulama. Baru dia dapat ilmu apa pun, baru dia akan jadi
al ulama warasatul anbiya. Kerana ilmu yang pertamanya adalah ilmu kenal diri, kenal Allah. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia harus kenal diri, kenal Allah dahulu. Jadi itu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kepada kita dapat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala yang ada pun, bila kita dah kenal benar-benar Allah dari sisi Allah, maka kita tahu kita tak pernah ada, tak pernah wujud pun. Bila kita tak kenal ni, tu yang kata tadi, kejap ada kejap tak. Kadang-kadang kita rasa kita aja. Sebab apa? Kita nak imbalan, kita nak tu, kita tu. Tapi bila kita dah benar-benar kenal diri, kenal Allah dari Allah, maka kita berhenti untuk mengucapkan aku boleh berbuat ini. Melainkan kita akan kata biiznillah, dengan izin Allah aku dapat buat. Aku dapat buat kerana izin Allah. Tu cakap dia ada berlapik sikit. Takut dia nak mengatakan aku, tentera aku yang kuat, tentera aku pergi perang mana pun menang walau dalam hati. Tu terkena dengan Nabi Musa. Diingatkan Allah apabila setiap balik dari peperangan, Nabi Musa menang aja. Jadi tentera-tentera dia dah banyak kali menang, tentera dia berucap depan Nabi Musa mengatakan tentera kita, tentera Musa hebat, kita menang. Dia dengar suara dia punya prajurit, panglima perang, tentera-tentera dia berkata gitu, Musa. Nabi Musa diam, berkata ada dalam hatinya, diam, rasa dia tak berkata ya Allah engkaulah yang memenangkan ya Allah. Dia terlupa nak cakap gitu dalam hati. Dia tak katakan memanglah Musa, tak ada. Dalam hati berdetik je. Allah cepat sayang Nabi Musa, Allah tegur. Musa, ada yang lagi hebat daripada engkau Musa. Baru terasa Musa ada ditegur Allah, terkejut bahawa dia ada keakuan diri waktu tu. Siapa? Kau cari orang ni sekian. Jadi tu Nabi Musa pergi cari. Lama dia bercari dengan prajurit dia yang terpilih. Pergi cari rata tempat pasar, rasa tempat daerah, negeri. Tak jumpa-jumpa. Akhirnya jumpa di tempat satu pasar ni, pasar yang lama. Dia berkata kepada orang situ, ada kenal tak orang ni, ciri-ciri gini, macam mana yang Allah bagi tahu pada Nabi Musa. Maka dia kata, tak ada lah orang macam ni. Kau ada pun orang ni, dia duduk seorang-seorang pun ada atas bukit sana. Tapi jarang dia turun. Sebulan sekali pun susah dia nak turun. Kerana dia teruklah kondisi dia, tak boleh jalan. Berpapah tu. Ini ni ciri-ciri ni. Dia duduk kat gunung tak turun-turun. Allah Ta'ala kata. Jadi dia pun naik. Susah dia nak naik Nabi Musa. Susah nak sampai tempat tu. Sampai di tempat tu dia nampak satu orang yang agak-agak umur dalam tua, tak tua sangat lah, tapi dalam 50 ke atas. Jadi dia ni makin daripada jauh Nabi Musa lihat makin jelas, makin jelas dia melihat kondisi orang tua ni, iaitu dengan kaki bernanah, bengkak, mata macam nak keluar cebir. Ya Allah, teruklah kita tengok. Macam orang kena kanser, kena kencing manis, kena potong kaki, ibarat gitulah. Bengkak besar, tak boleh jalan, diam je, terkelip-kelip je. Nak angkat mata pun susah. Kesakitan, menanggung kesakitan, tapi dia diam je. Makin lama Musa mendekat, makin terkesian, menitik air mata. Orang macam ni, Allah Ta'ala kata dia lebih dicintai oleh Allah daripada aku. Tu tadi Nabi Musa kata. Pergi lagi tak tahan Nabi Musa, menangis. Nabi Musa lihat kondisi orang ni, teruk sangat dah. Macam mana dia boleh hidup macam ni dengan ya Allah. Sampai Nabi Musa angkat tangan kepada Allah, mohon, ya Allah, aku berhadapan dengan hamba Engkau, ya Allah, Kau sembuhkan dia, ya Allah, janganlah pulihkan seperti aku balik, ya Allah. Orang tu macam dengar tak dengar, dia kata, ulang balik apa yang kau cakap, dia kata. Aku mohon pada Engkau, ya Allah, sembuhkan orang yang di hadapan. Dia tampar tangan Nabi Musa. Jangan kau bercakap. Aku bersyukur kepada Allah kerana aku dibagi begini. Sedangkan hati aku sentiasa rasa asyik kepada Allah, cinta kepada Allah. Jatuh rebah Nabi Musa, ya Allah, benarlah. Inilah orang yang paling kau cintai. Jadi itulah. Kita jangan ingat orang itu cacat dengan keadaan yang tak sempurna. Kita pandang, ya, tak apa gunanya orang macam ni. Macam mana dia boleh hadapi hidup macam ni? Nak pergi makan macam mana ni dalam keadaan macam ni? Duduk atas seorang-seorang macam ni.
tapi itulah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bila kena sakit, bila kena susah, bila kena apa, semua tinggalkan dia. Semua apa pun semua tak ada susah macam dia tu tadi. Tapi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hati dia dibagi rasa cinta kepada Allah. Itu sebabnya kalau orang dah dibagi rasa cinta, dibagi rasa kenal Allah, maka dia tak peduli dah. Allah yang bagi sikit, dia percikkan rasa cinta kepada Allah, buta kita kepada semua ni. Jadi itu yang kita harapkan. Kerana kalau Allah tak kurniakan kita rasa cinta kepada Allah, kita takkan dapat rasa cinta, penipu je lah. Jadi kita ni dapat rasa cinta sebab Allah tu sendiri yang bagi kita rasa cinta kepada Allah. Kita tak dapat kenal Allah, tetapi Allah yang bagi dengan rahmat dia kenal kepada dia, diri dia. Bukan sebab aku kenal, aku belajar dengan si Haji, aku belajar dengan dia, aku yang belajar pada bukan Allah. Salah tu. Jadi kita semua disusun oleh Allah. Bukan kita pergi belajar, tapi Allah dah susun. Jumpa orang ni, jumpa orang ni, Allah nak bagi orang ni sikit, mungkin Allah nak bagi direct. Jadi susunan Allah sebenarnya Allah yang bagi kita faham satu step, satu tabaqah, satu tingkatan demi tingkatan untuk kita bertambah lama, bertambah faham tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dan terus kita bertambah akhlak baik dengan Allah, akhlak baik dengan Allah, akhlak baik dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita perhubungan kita, bila kita dah benar kenal diri, kenal Allah dari sisi Allah, maka kita akan berhablum minallah, bergelombang dengan Allah sentiasa. Bila kita betul-betul tandanya kita kenal diri, kenal Allah dari sisi Allah, maka kita bergelombang, iaitu sentiasa berhubungan, kita tak putus dengan Allah. Kalau Digi Selcom dan elektrik dia selalu kadang-kadang tak boleh nak bayar, tapi ni Allah tak pernah putuskan. Kalaupun kita tak bayar, kalaupun kita memutuskan, tetap Allah tak akan putuskan gelombang Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sayang cintanya Allah kepada hamba-hambanya. Allah mengatakan wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, hamba kau tanya pada, katakan aku ni sentiasa, maknanya dekat, lebih dekat pada diri hamba-hambaku. Jadi mengapa kita rasa risau keadaan kita bila tak ada keuangan, tak ada harta, orang tak datang jumpa kita, keluarga kita pisahkan kita, kita rasa kita ni tak boleh nak apa-apa buat, kita rasa takut kehidupan kita ni macam mana akan jadi. Padahal Allah tu sentiasa bersama dengan kita. Jadi yang lebih kita harus takut bukan harta kita tak ada. Dan kita takut tu bukannya makna orang tak nak dekat dengan kita duduk seorang-seorang. Kita tak perlu takut tu semua. Yang kita lebih takut adalah Allah tu yang sangat setia dengan kita, yang memberikan kepada kita bermacam-macam rasa keamanan, ketenteraman, tetapi kita lupa kepada Allah. Sejak awal kita diciptakan alam roh, Allah yang bagi ketenangan. Kemudian cukup 4,000 tahun, masuklah roh tu ke dalam rahim ibu kita. Setelah adanya kita punya sperma ibu, abah dan ibu kita, maka cukup 120 hari, maka Allah tiup masukkan daripada roh sisi Allah tu, Allah tiupkan roh tu tadi kepada dalam rahim ibu yang 120 hari itu tadi, 4 bulan. Bayangkan bila pula kita lahir, jadi Allah gantikan juga. Allah tu setia juga. Bukanlah Allah meninggalkan kita bila ditiupkan roh. Tetap juga kita bergelombang dengan Allah. Tetapi bila kita lahir, mula kita berpaut kepada ibu. Allah gantikan, Allah Ta'ala tu rahmah. Iaitu ibu ni adalah syurga. Mana digantikan ibu tu sebagai syurga, maka kita bergantung kepada ibu waktu kita lahir. Dia nyusukan kita, dia rawat, dia mententeramkan kita ketika kita nangis. Jadi kita dah biasa bila ibu peluk kita, kita nangis tadi. Bila ibu peluk, Allah jadikan pelukan ibu tu pelukan kasih rahmat Allah. Maka diamlah kita. Kalau tidak, menangis kita terus. Jadi Allah jadikan pengganti sebagai Allah SWT pengganti, diganti akan ibu kita mula-mula. Kemudian kita besar, kita tak mau cari kerahmatullah, maknanya pulang. Maka itu disuruh kita setelah jangan mensekutukan Allah,
maka taat kepada ibu bapa Allah Ta'ala kata. Kerana dengan taat ibu bapa kita akan mudah pulang balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi gitulah sistem-sistem yang Allah Ta'ala atur dalam kehidupan-kehidupan, yang mana itulah cerita-cerita yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak jadikan di sekalian alam ini tadi. Itu semua cerita-cerita Allah, skrip-skrip Allah berada dalam genggaman Allah, dalam pengetahuan Allah sejak azali dan abadi. Tetap itu juga tak boleh lari tajuk. Tetap itulah akan dalam pengetahuan Allah semua. Dia bagi skrip malaikat, bagi skrip Nabi, dia bagi skrip wali Allah, dia bagi skrip manusia dan jin, dia bagi skripnya iblis, setan, dia bagi skripnya apa ni, Yajud Majud, Dajjal, semua itu tadi dalam Quran. Fir'aun, Namrud, kita buat semua, kita tengok semua, kita nampak skrip Allah. Kalau kita dah mengaji ni, kita akan nampak skrip-skrip Allah. Nanti bila disebut Fir'aun, kita ada zaman Fir'aun. Disebut zaman Namrud, kita pun ada zaman Namrud. Ada bakam tu. Jangan sebut Namrud, kita nampak Namrud tu. Namrud tu nanti kita rasa dia, kita tak nampak Namrud kita. Kita sebut Fir'aun, kita nampak Fir'aun tu, kita tak nampak Fir'aun yang dalam diri kita. Yang mustahak tu kitab kita sendiri baca. Itu kitab yang original, yang dibakar tak hangus, direndam air tak hancur. Ini yang kita nak tahu, perhati. Jadi bila kita dah kenal diri, kenal Allah, kita bukan takut kepada mereka, tapi kita takut kepada yang menciptakan mereka tu. Skrip-skrip dia tu tadi. Mereka tu mengikuti skrip-skrip Allah je, iblis ke, Namrud ke, apa pun. Tapi ketakutan kita tu tadi kerana salah diletakkan ketakutan. Allah memang anugerahkan kepada kita ketakutan. Anugerah ketakutan pun Allah bagi pada kita. Kalau kita tak dibagi takut, tak ada takut lah kita. Tapi ketakutan yang Allah Ta'ala bagi bagusnya tu harus kita letakkan pada tempat yang betul. Iaitu jangan sampai kita takut pada makhluk. Iaitu termasuklah diri kita. Kita takut diri kita. Tak semesti, kita tak perlu takut. Diri kita ni sebenarnya tak ada. Yang takutnya bila ada keakuan diri, kita akan takut makhluk ni, takut makhluk ni, takut makhluk ni, takut miskin, takut. Bila ada keakuan diri kita. Jadi takut tu tadi tujuannya adalah takut supaya jangan sampai ada keakuan diri. Itu yang Allah Ta'ala kata, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Sedikit Allah Ta'ala letakkan rasa takut. Mesti ada, setiap orang ada rasa takut. Walaupun orang kata dia pemberani. Dia pemberani sebab apa? Dia bukan berani betul. Dia hanya 60-70% dia berani. Ada 40% takut sebenarnya. Bukan kata dia berani tak. Orang yang betul-betul berani, orang yang betul-betul adalah orang yang betul tak merasa ada keakuan diri, ada kudrat dia, ada ilmu dia. Dia itu orang yang berani, orang yang betul dibagi oleh Allah keberanian. Sebab dia dah tak ada keakuan diri. Siapa yang ngadap dia tahu ngadap Allah. Aku tak ada kudrat, aku tak ada ilmu, aku tak ada apa. Aku tak ada apa. Sombong pun dah tak main dalam diri dia dah. Sebab dia dah difanakkan oleh Allah, dileburkan oleh Allah. Hingga dia rasakan yang ada hanya Allah, dia tak nampak yang lain lagi. Dia tak ada rasa persaingan langsung. Kalau ada persaingan kan datang sombong. Nak ada rasa persaingan tu rasa kita dah. Nak rasa kita betul orang salah pun tak boleh. Orang nampak orang salah, kita kata dia tak boleh juga. Cuma kita bercakap apa yang telah Allah Ta'ala suruh cakap. Kita bercakap tu bukan itu sebenarnya yang dikatakan dari yang Allah Ta'ala kata kul, katakan. Bukan kul tu wa ma fa'altuhu ana, bukan daripada hawa nafsu apa yang disuruh cakap dan buat. Tapi apa yang disuruh oleh Allah cakap dan buat tu adalah bukan daripada kemauanku. Ini semua daripada wahyu Allah SWT, kata Nabi SAW. Maka sahabat-sahabat Nabi, orang yang bersama Nabi Hidayah tu nampak ilmu ni, ya Allah, sepatutnya memang kita, inilah yang Allah SWT hendakkan. Dia jadikan hamba je, dia nak tengok ahsanu amalan inilah. Jadi kita membaca bagus, tapi janganlah kita sampai kita tidak memahami apa yang kita baca. Nanti sampai la ilaha illallah pun yang kita selalu baca hari-hari beratus kali, beribu kali, sampai kita tak faham macam mana nak dibawa dalam amal perbuatan seharian 24 jam.
hingga nafas kita turun dan naik berhenti, kita mengetahui dia. Itu makna mengimani la ilaha illallah. Hingga dia melihat dia takut nak melihat dengan penglihatan mata. Dia tahu dia melihat dengan penglihatan mata, penglihatan Allah, maka dia akan mengatakan semua yang dilihat tidak lain, buta dia kepada yang lain. Kerana apa? Bila dia dah melihat dari penglihatan penyaksian Allah, maka diberikan kepada dirinya, dia tidak pernah melihat, maka apabila dia dapat melihat dengan penglihatan anugerah Allah, maka dia akan nampak sekalian alam ini yang Allah jadikan tidak lain menyatakan Allah. Maka itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, tidaklah aku pandang sesuatu melainkan Allah lah dahulunya. Bila aku pandang sesuatu itu aku nampak tidak lain adalah Allah. Sayyidina Ali kata. Semua sahabat-sahabat Nabi belajar dengan Rasulullah, pembimbing sahabat Nabi Rasulullah SAW dan umat yang berada di zamannya, pembimbing rohaninya Rasulullah. Maka kita semua adalah pembimbing rohani kita yang terbesar adalah Rasulullah, kerana kita mesti menduduki sampai kepada pintu, iaitu tempat maqam Sayyidina Ali, dan langsung kita masuk ke dalam tempat yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, perbendaraan yang mana perbendaraan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rahsia yang asliah. Maka kita harus menghadapi pintu Ali dan masuk. Selepas masuk pintu Ali, itu adalah pintuku kata Rasulullah, maka kita masuk, maka kita akan lebur, maka hilanglah akuan diri kita, yang ada adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah alat kenderaan untuk sampai kepada Ahmad ataupun sampai kepada nur zat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dinding zat. Disitulah manis yang tiada pahit. Disitulah hala tuju, sebenar tujuan kita. Apabila kita diwasil ataupun dah wusul sampai, orang ini dah tak ada lagi lah keakuan diri, dijazbah oleh Allah. Mana pun pergi 24 jam dia sentiasa, dia akan memikirkan dirinya itu sudah tidak ada, dan dia hanya sentiasa bertafakaru. Apa keadaan berdiri, duduk, baring, siang, malam, pagi, petang, sentiasa disebukkan dengan tafakaru. Tafakaru memikirkan bahawasanya Allah. Dia tak nampak lain. Dia tafakaru dia sampai dia berfikir hingga yang ada hanya Allah. Dia fikir, dia tengok orang ni pakai baju ni daripada mana, kain ni daripada kapas ni daripada pokok ni daripada benih ni Allah jadikan. Jadi tafakaru dia nampak Allah semua 24 jam. Dan apa pun dia lihat, dia buta, dia tak nampak lain. Begitulah Syekh Abdul Qadir Jalani. Bila dia masuk di dalam sebuah pasar, maka apabila dia keluar daripada pasar, orang bertanya nampak apa, dia mengatakan tak nampak apa melainkan cahaya Nurullah, dia kata. Begitu ya. Jadi kita nak sampai ke situ, jadi kita perlukan bimbingan daripada wakil-wakil yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, wakil-wakil tu yang juga datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Rasulullah bagi tahu, al ulama warisku. Jadi waris tu dapat mewarisi Nabi Muhammad SAW sebagai guru besar pembimbing rohani. Jadi guru besar dia kata, aku dah tak ada, jadi kau cari pembimbing rohani setelahku. Dia bukan Nabi, tapi maqam dia seperti maqamku. Dia boleh bawa kepada kita kepada kenal kepada Allah, kenal diri. Jadi kalau kita tak cari, kita nanti akan dipersoalkan. Kalau zaman dulu-dulu mungkin, zaman tok nenek kita lah dulu-dulu mungkinlah bila lahir anak-anak dia bapak dia dah corak dah. Sebab dia berpegang ke pengetahuan tu. Bila lahir anak Adam, Rasulullah kata mak bapak dia yang corak dengan bagi ilmu lain. Bahasa hadis tu Nabi kata corak. Jadi corak, jadi dia daripada benih lagi, mak bapak dia dah corak. Anak tu lahir, benih ni benih Allah, benih Muhammad dalam rahim isteriku. Dia punya tu pun fokus dia, makrifat dia, aku tak ada benih, ni benih Allah, benih Muhammad. Jadi lahir anak dia tu, ya Allah, dia didik lagi sampai dia betul, sebelum akil balik lagi dia dah kenal diri, kenal Allah. Bila dah akil balik, tentu dia dah betul akil balik. Itu mak bapak yang dulu lah, zaman yang dulu lah maknanya. Sampai ke kita ni dah kena carilah pembimbing rohani. Kalau dulu mak bapak lah corak kan. Tapi bila sekarang ni kita dah, mak bapak pun masing-masing pun belum tentu lagi kenal diri, kenal Allah.
Pun masih banyak yang leka lagi mak bapak minta maaf saya cakap. Saya ni punya cakap bukan saya nak sakit hati atau siapa, tapi saya sayang, saya kesian. Terserahlah penilaian masing-masing. Sebab perkataan kita perkataan sayang. Sayang kita sampai kita nak, sampai malam-malam pun kita berdoa juga minta supaya manusia ni dapat kenal Kau ya Allah. Rugi ya Allah, kesian dia ya Allah. Itu. Jadi Allah pun begitulah, Allah pun nak setiap manusia ni kenal kepada Tuhan dia. Sifat Allah tu, maka tu Allah bagi rezeki, tu tandanya Allah tak kira lah kau ni beriman ke tak beriman ke, tetap Allah kasih sayang bagi rezeki. Walaupun kau derhaka buat maksiat, kau bukan orang Islam, engkau apa pun style kau LGBT ke, tetap Allah bagi rezeki. Tujuan dia jangan kita lalai pula, jangan terus LGBT, jangan terus maksiat, jangan terus tak kenal diri. Tujuan dia Allah bagi tak lain supaya kembali kepada Allah. Allah nak kita selamat. Dia bagi rezeki, dia bagi macam-macam. Tapi engkau leka, dia kata, Allah tu baik dengan aku. Jadi engkau teruskan dengan maksiat, teruskan kelalaian, itu silap. Jangan sampai jadi istidraj. Allah bagi juga, tapi engkau mau tambah jauh. Tak mau, kita nak bertambah. Allah bagi rezeki hari-hari ni. Kita hitunglah siapa yang bagi kita rezeki. Hari ini saja. Penglihatan, pendengaran, pernafasan, hidup, sihat, macam-macam Allah bagi. Tapi yang sikit yang tak dapat tu, kau protes dengan Allah, kau berbalah dengan Allah. Sikit punya hal je. Banyak lagi. 99% nikmat Allah bagi. Satu tu kau tak dapat, satu tu kau ingat-ingat. Itu yang jadi masalah kita ni sekarang. Tu banyak Allah bagi kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzib. 31 kali mengatakan bahawa Allah tu bagi nikmat. Mana yang kau nak dustakan? Bila sikit dia bagi, kau ungkit yang sikit tu. Tapi sikit yang dibagi tu untuk ingat kau kembali kepada Allah. Inilah maknanya kita kena kembalilah betul-betul kepada Allah. Ikhlas, jujur. Sebab Allah sayang kita, Allah tunggu kita. Allah tak akan tolak kita minta maaf, kembali kepada Allah, menyesal betul. Allah tak akan tolak engkau. Walaupun dah 30 tahun, 40 tahun kau dah buat maksiat macam-macam, tapi Allah tetap tunggu kembalilah. Tenangkanlah jiwa engkau. Aku ni pengampun. Allah tu sayang, rindu pada kita. Dah lama dah Allah tunggu. Berpuluh tahun. Kau buat macam-macam, Allah sabar aja. Allah merendah diri, bagi lagi apa kau nak. Ya. Engkau sombong pun Allah bagi lagi rezeki. Bagi. Supaya engkau sedar. Jangan sampai terus sombong lagi. Jangan terus lagi jadi tak jujur. Jujur. Amanah, jujur. Jadi orang yang benar, sidik. Jadi orang yang menyampaikan yang baik-baik. Gitu Allah nak tadi. Tujuan Allah bagi. Seluruh sekian alam, Allah yang bagi rezeki. Baik malaikat, baik apa saja pun makhluk Allah. Yang derhaka walaupun tak derhaka, yang apa pun Allah yang bagi. Jadi jangan sombong. Ilmu Allah bagi. Dengan ada ilmu kamu dapat rezeki. Tapi kamu rasa rezeki ni kamu yang cari. Padahal Allah yang bagi kamu ilmu. Kalau tak bagi ilmu dan tak bagi kudrat, tak bagi kehendak, kamu boleh datang. Kamu boleh pergi buat kerja tak? Itu tadi. Orang nak ibadah pun tanpa daripada kehendak kudrat Allah, la haula wala ta'ala, daya upaya kita. Lemah longlai kita ni sebenarnya. Tak boleh buat apa pun. Nak gerakkan jari kita pun tak mampu. Hanya saja kita ni dah terbiasa mengakui diri. Kita gerak ni kita tak rasa dia yang gerakkan. Kita bercakap pun kita rasa kita yang bercakap. Kita dah terbiasa sombong, dah terbiasa tak kenal Tuhan kita. Mengaku kita boleh buat segala. Kita boleh lihat, kita boleh dengar, kita boleh memandu kereta, kita tahu ni, kita, ya Allah, berapa banyak dah kita. Kata Syekh Latif tu, dah berapa puluh tahun dah kita dah berlaku keadaan ni. Jadi bersungguh-sungguhlah ke depan kita, masa kita dah sedikit ni, bersungguh-sungguhlah dengan Allah SWT. Bersungguh-sungguh. Kita tak tahu ke depan ni, sekejap lagi ke, besok ke, tahun ni ke, tahun depan, kita tak tahu ajal kita nak sampai. Jadi dari itu, dalam keadaan biarlah kita terus bergelombang rasakan dengan Allah. Sebab Allah tak pernah putuskan gelombang kasih sayang dengan kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sudahlah tu. Jadi siapa pun, kita raja yang agung ke, kaya macam mana pun, Bill Gates macam mana pun kaya, kembali. Kau jadi menteri, jadi apa pun manusia, kau Islam, kembalilah.
Kembalilah rahmatan lil alamin. Muhammad ni bukan disampaikan rahmat ni kepada yang Islam ya, tetapi yang bukan Islam juga makhluk Allah sekian alam ni dia memberi rahmat. Jadi kita bercakap ni tadi yang di laut, walaupun jauh, ikan-ikan di laut, apa makhluk, semuanya bergembira, berzikir, mendengarkan kalimat-kalimat untuk mengesahkan Allah. Apatah lagi malaikat-malaikat Allah Ta'ala suruh berduyun-duyun turun, bersusun-susun, bersap-sap mendengarkan. Gembiranya bila tanazzalul malaikatu waruh, roh-roh para nabi, Allah Ta'ala suruh turun. Bila orang dah inna anzalnahu fi lailatul, makna mati, dia dah malamkan diri, gelap, tak ada keakuan diri dia, majlis tu adalah majlis Allah SWT, Allah suruh turun. Itu yang dikatakan Lailatul Qadar, malam qadar yang Allah nak turun adalah bila semua dalam tu dileburkan, tak ada keakuan diri, menceritakan keesaan Allah, maka yang turun tu adalah roh-roh para nabi disuruh turun. Tengok, tanazzalul malaikatu war tanazzalul tanazzal turun, Allah SWT turun biizni rabbi, dengan izin Allah, Allah yang izinkan turun, bukan malam malam tu mati, dah mati tak ada, waktu tu Allah akan turun. Bila turun, maka apa keadaan mereka turun? Para nabi, roh-roh para nabi, para rasul semua turun. Dia dah kenal kita. Para malaikat berduyun-duyun Allah SWT turun. Gembira kerana apa? Sama-sama asyik kepada Allah. Gembira, asyik bersama Allah dengan kita sekali semua. Itu mana darajat tu tadi, yang mana Allah sendiri memberitahu. Sukanya Allah Ta'ala, maknanya Allah menurunkan, gembirakan. Maknanya para roh-roh para nabi gembira, roh-roh para malaikat-malaikat pun turun gembira. Dia dah kenal kita gembira sebab apa? Dia pun nak duduk dalam majlis kita sebab Allah sendiri tu suruh turun, sebab di dalam majlis itu tidak ada lain yang mereka ucapkan melainkan dia dah tak ada keakuan diri. Aku dah leburkan, maka dia menceritakan macam mana keagungan keesaanku. Gembiralah. Memang para roh-roh para nabi, para malaikat, kalau dibagi turun oleh Allah Ta'ala untuk mendengar, memang dia akan gembira. Bersukaria tu bukanlah lalai, berasyiklah dengan lagi dengar lagi rasa zuk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah letakkan kepada orang yang tidak ada keakuan diri, anzala ala abdihil kitabah walam yaj'al lahu. Mulut dia tak ada lagi perkataan dia melainkan kalam Allah, maka roh-roh para nabi semuanya, malaikat semua nak dengar kalam Allah. Jadi di situlah kalam Allah, di situlah dia turun, kerana tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli Inilah darajat maqam di mana bukan lagi kita, maknanya menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala tu sangat menyintai hamba-hambanya yang sentiasa membuang keakuan diri, dan apatah lagi sentiasa mengesakan Allah dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tetap teguh, khalidina fiha la yabghuna anha wala. Teguhkan hati kita terus menerus, mana tak berganjak untuk terus mengesakan Allah, buang keakuan diri, dan mereka tidak akan berganjak daripada makam ni, kata Allah SWT. Jadi amalkan supaya kita terus tak berganjak, tak mau lagi duduk dari syurga mana pun. Kita dapat syurga, pemilik syurga, iaitu Allah SWT. Ini yang dikehendaki Allah, yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad SAW dan orang yang bersama dengan Nabi SAW. Mereka juga begitu, terutama para sahabat, para wali-wali Allah, semua berkeinginan kita ke situ. Mereka mendidik siapa-siapa pun untuk supaya dapat di situ, baru mereka lega. Kerana guru mereka iaitu Rasulullah SAW, Nabi Khidir, semua kan berada dalam keadaan begitu. Setiap orang yang dijumpai, dia nak akan memberikan kurniaan yang besar. Bukan hajat orang itu, tetapi Allah yang punya hajat itu, iaitu supaya engkau dapat Allah SWT. Jadi dia tak akan terpaut apa yang kau kata, Nabi dia tolong doakan aku kaya. Dia tak akan. Dia ngangguk juga, tapi dia bagi engkau yang lain, yang lebih best daripada yang kau minta, iaitu engkau dapat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa huwa ma'akum aina makum. Di mana pun kau rasa asyik, rasa ada Allah aja. Nikmatnya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dunia lagi. Mendapat inna fatahna laka fathan mubina. Saya rasa cukup sampai sini dulu. Kita minta pencerahan daripada Syekh Latif dan juga yang lain-lain Sri Kandi yang menunggu lama.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Taala meletakkan rahmat-Nya untuk kita bersama-sama menceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keberuntungan kita sentiasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia yang berkehendak di atas segala sesuatu. Jadi alhamdulillah bila kita menceritakan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala dan seluruh para malaikat dan seluruh sekalian alam ni turut serta nak mendengar bersama-sama supaya kita sentiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan kekuatan kerohanian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nak menombor satukan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana perkara ni yang dah lama kita tinggal, yang dah lama kita tak perbuat, yang dah lama kita diajar dan tidak diletakkan benar-benar nombor satu tu Allah. Jadi itulah kita nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sayang dekat kita, Allah SWT sayang dekat kita, seperti yang diperkatakan tadi, Allah Ta'ala hantarkan seseorang pembimbing rohani dan sebagainya, ada peringkat-peringkatnya, Fatimah Sababa, dari satu bab ke satu bab sampai kita dapat diperkenalkan oleh Allah SWT. Jadi apabila kita difahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka setiap detik perjalanan kehidupan kita ni Allah Ta'ala letakkan detect dia. Contohnya kita nak pergi, kita makan sesuatu tempat tu, kita memang kita rasa sedap. Contoh bihun sup ni sedap kedai tu, tapi bila kita pergi ke kedai bihun sup yang seterusnya, kita rasa ni tak sedap lah, kurang sedap daripada ni. Itu pun kita dah rasa berdosa dah dengan Allah SWT. Allah Ta'ala tegur kita tu. Engkau duduk dengan sedap, dengan tak sedap rupanya. Kau tak duduk dengan aku. Jadi ya Allah, saya rasa berdosa di situ. Jadi itulah Allah Ta'ala bagi detect di situ. Kita memang jangan duduk di mana-mana. Kita tak boleh duduk sedap ke tak sedap ke. Kedai ini sedap ke, kedai ini tak sedap ke. Jadi itu dah ditentukan oleh Allah SWT rasa tadi tu. Rasa tu sedap ataupun tak sedap tadi tu. Jadi saya ceritakan tadi dengan berlaku yang tadilah. Jadi saya rasa berdosa dengan Allah SWT. Sebab saya rasa perkataan yang Allah Ta'ala letak tu, cerita yang Allah Ta'ala letak tu, teguran yang Allah Ta'ala letak tu sebenarnya bagi saya yang berdosa, paling berdosa di muka bumi ni, saya lah orang yang paling berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan kasih sayang dia. Jadi dia tak nak kita ni sentiasa jatuh di lantai yang licin, jatuh disebabkan kita ni berlaku kesyirikan dalam diri kita. Jadi itulah kita, Allah Taala nak ingatkan kita supaya kita sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila berlakunya datangnya keakuan diri kita. Itulah disebabkan yang dikatakan bahayanya keakuan diri ni datang segala-galanya. Jadi kita memang apabila kita diajar contoh kita tengok video YouTube ni kan, video YouTube ni, jangan kita masukkan sesuatu maknanya kita mengingat-ingat yang ilmu tadi tu. Bukan kita saya cakap macam ni supaya jangan dengar. Maksudnya dengar tapi hilangkan, nafikan betul-betul keakuan dia. Yang dengar ni datang ni daripada pendengaran Allah SWT. Kita dengar ni datang daripada pendengaran Allah SWT. Kita melihat ni semua datang daripada melihat daripada penglihatan Allah SWT. Penyampaian sang guru atau siapa-siapa lah, pengkongsian dan sebagainya, datang daripada Allah Ta'ala. Itulah yang betul-betul Allah Ta'ala nak ajar kita, didik kita. Dan setiap dalam perjalanan hidup kita ni, Allah Ta'ala letakkan mata pelajaran, maknanya perumpamaan yang Allah Ta'ala letakkan. Dia nak lalai, saya kata tadi, nak lalai je dia bagi ingat dulu. Itu yang kita beruntung, kita Allah Ta'ala bagi detect, kan? Jadi kita sama-samalah benda ni, kesedapan yang Allah Ta'ala letakkan. Kalau kita tak ada benda ni, macam mana kita nak berkehidupan? Kita berkehidupan dengan hawa nafsu kita, berkehidupan dengan keakuan diri kita. Maknanya kadang-kadang orang tak, kalau yang
firstly dengar YouTube ni, apa benda keakuan diri? Itulah saya nak cerita. Keakuan diri tu kita mengaku kita ni ada, kita mengaku kita ni kita boleh buat, kita mengaku ini kita boleh drive kereta, kita mengaku kita ni boleh mengubah, kita boleh memimpin dan sebagainya. Itu maksudnya keakuan diri. Tu nak ceritanya. Kalau dia betul-betul dengar firstly ni, saya nak cerita yang itulah. Kan? Itu masuk keakuan diri. Kudratullah, kita mengaku itu kudrat Allah, tapi kita mengaku kita. Itu mengaku, dan itu akan berlaku dalam diri kita sampai bila-bila kalau kita tak betul-betul jumpa dengan arif billah, pembimbing rohani yang Rasulullah beritahu, ada di kalangan zaman kamu pembimbing rohani nak bawa hati kita kepada Allah, nak bawa kita ni sentiasa berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Penting. Jadi bangkitlah kita sama-sama. Kita sama, saya pun sama, bukanlah saya kata saya ni bagus, saya tak, sinilah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama saya pun mengingat diri saya juga. Bukan saya cakap saya ni bagus. Kalau saya cakap saya ni bagus, tak boleh saya. Jangan. Jangan ada begitu. Sama pun sama, semua pun sama. Jadi kita sentiasa mengingatkan. Itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Peringatan tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak wujudkan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Bukan nak wujudkan diri kita, tapi nak mewujudkan diri keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita cerita aku, kan, aku, kalau kita cerita, contoh kita hantar sesuatu WhatsApp dan sebagainya, aku tu sebenarnya keakuan keesaan, kan, pengakuan kepada keesaan. Itu yang kita nak nombor satu kan. Aku tadi tu. Keakuan, pengakuan betul-betul keesaan, tak ada diri kita, dia je. Itu pengajian ni tepat yang Allah Ta'ala letakkan, Allah Ta'ala ajar, itu yang ada hanya Allah. Itulah maksudnya keakuan keesaan. Jangan ada keakuan diri tu Allah Ta'ala dah leburkan. Kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita ni memang tak ada, kita dah dibekalkan la ilaha illallah. Imam Mahdi sendiri pun bawa la ilaha illallah, kenal diri, kenal Allah. Kita jangan cakap ini ilmu baru dia. Kita solat sekalipun, kalau kita solat ke apa ke, kita mengaku diri, itulah engkau mengaku Tuhan, engkau pengakuan diri itu. Maknanya engkau lah yang mengaku Tuhan sebenarnya. Kitalah yang mengaku Tuhan. Ada je keakuan diri, maknanya dia mengaku Tuhan lah. Dia mengaku dia ada, dia mengaku dia ada, boleh melihat, dia mengaku dia boleh mendengar, dia boleh mengaku dia berkudrat. Itu mengaku Tuhan. Itu yang sebenarnya. Jadi sama-samalah kita lihat menelisik dari dalam kehidupan kita. Sama-sama kita mentalaah, belajar pengajian kenal diri, kenal Allah ni. Ada boleh kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, solat istikharah, minta dapatkan guru pembimbing rohani, bimbing hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tertipu dengan yang lain. Bukan saya cakap penyampai itu tak betul, tapi sebenarnya penyampai itu pun kalau betul dia tak kenal diri dengan Allah, kena dia sendiri penyampai itu pun kena ada kenal diri dengan Allah. Maksudnya kita tengok penyampai lah, ustaz-ustaz ke, tak semestinya dia seorang pendidik dia kenal diri dengan Allah, tak semestinya. Tapi itulah kita nak cakap, yang bukan kita nak merendahkan siapa-siapa, tapi sebenarnya kena ada pembimbing rohani. Jangan dah anggap aku ni sebagai pendidik tapi aku cukup. Dia mesti kena ada pembimbing rohani, walaupun dia siapa pun orang merujuk kepada dia pun tentu. Macam Imam Al-Ghazali. Sama. Itu kita nak tengok sejarah Imam Ghazali tu. Imam Ghazali sendiri pun ada pembimbing rohani. Sebelum tu dia tak ada. Tapi bila Allah Ta'ala tunjuk melalui adik dia, rupanya ya Allah, orang yang tinggi macam tu pun ya Allah, mulia betul. Seorang ulama yang seorang memang terkenal tu, memang hebat ilmu dia, tetap dia turun balik cari pembimbing rohani. Nampak? Kita ni apatah lagi. Kalau kita seorang pendidik ke ataupun seorang penyampai penceramah agama ke dan sebagainya, kena ada benda ni, kena ada pembimbing rohani. Tu. InsyaAllah kita sama-sama kita bercakap ni atas rasa kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, supaya tak ada apa rendah-rendah, tak ada rendah tinggi, tak ada. Tak ada rendah, tak ada tinggi, tak ada. Sebenarnya kita itulah ruhama ubainahum, kasih sayang. Jangan kita tak nak nampakkan kekafiran dalam siapa pun, termasuk diri kita lah. Jangan nampak kekafiran dalam ni. Buang kafir tu. Rasulullah sendiri pun memerangi kekafiran. Kekafiran apa? Di dalam diri umat dia. Yang ada kafir tu, keakuan diri tu, itu yang diperangkan. InsyaAllah sama-sama kita membawa dari dalam kehidupan harian kita. Kita tak hanya menyebut, tapi kita bawa. Kita bila kita sebut la ilaha illallah tu, la tu memang dah tak ada dah. Jadi bawa lah. La tak ada tu macam mana? Jangan berasa ada keakuan diri. Seperti yang dikatakan oleh Tok Kulali, Syekh Yusof tu di Kubang Krian, kita makam dia di Kubang Krian tu, Kubang Krian.
jangan sampai terlihat adanya diri. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Syukur Alhamdulillah. Hingga hari ini kami semua dikumpulkan lagi oleh Allah untuk bersama-sama mengisahkan dia, memperteguhkan lagi kalimah la ilaha illallah. Jadi semakin hari semakin saya mendengar talk ini, ya, semakin keindahan kalimah la ilaha illallah itu mula melesap dalam diri. Jadi di sini kalimah la ilaha illallah, la ilaha, kita menafikan kita ada kurat, kita ada iradat, ilmu, hayat, samad, basar, kalam. Dan kemudian kita mengesahkan Allah. Allah sahaja yang mempunyai sifat-sifat tersebut. Jadi terlintas di hati saya, ya Allah berikan ilham setelah mendengar dan mendengar dan mendengar, ya, mendengar setiap hari. Untuk kita merasa Allah tu ada, kita macam mana kita nak rasa Allah tu ada? Macam mana kita nak merasa Allah tu hidup? Jadi untuk merasa begitu, memang betul kita kena fakir. Memang betul kita kena fakir. Jadi fakir tu apa maksudnya? Jadi saya bertanya pada diri saya, fakir tu. Jadi fakir tu maksudnya kita memang tak ada apa-apa, kita hamba. Memang kita, orang kata, pendengaran tak ada, penglihatan tak ada, kudrat tak ada, ilmu tak ada. Jadi macam mana nak itu tak ada? Sebab kita rasa kita memang ada. Kita bekerja keras, kita melihat, kita rasa semua, itu nama keakuan diri. Jadi macam mana kita nak rasa yang kita tak ada tu semua? Jadi bila kita dengar talk lagi, dikatakan kita seumpama mayat. Jadi bila masa mayat tu diuruskan, ya, mayat tu tak boleh nak angkat tangan, tak bermaya. Mayat tu tak boleh mendengar, tak boleh buat apa-apa. Memerlukan seseorang untuk menguruskan dirinya. Jadi sama juga dengan kita semua. Kalau kita nak Allah tu, nak merasa bahawa Allah itu hidup, kita minta pada Allah supaya Allah tu tarik sekejap 7 sifat ma'ani yang kita rasa kita ada tu. Jadi masa tu kita rasa longlai, memang kita betul-betul rasa longlai. Dan bila kita buka mata ketika tu, mata kita rabun. Dan ketika ditarik sifat ma'ani tu, pendengaran tu kabur, tak dengar. Ketika kita nak angkat tangan, tak bermaya. Jadi memang tak bermaya. Jadi masa itulah bila Allah masukkan semula sifat-sifat tu yang dimiliki oleh Allah, jadi baru kita rasa bahawa betul memang kita tak ada. Memang kita tak ada sifat-sifat tersebut, yang ada hanya Allah. Jadi kita minta pada Allah supaya Allah memberikan rasa tu, supaya barulah kita dapat kenal Allah sebenar-benar kenal. Jadi itu sahaja yang saya nak kongsikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi dengan keizinannya dapat kami berkumpul lagi pada petang ini menghadiri kuliah daripada Syekh Aziz. Syukur alhamdulillah.
Hari ini tiada apa yang saya nak berkongsikan, cuma kami rasa sangat bersyukur kerana tanpa jemu-jemu guru kami sentiasa membimbing kami, sentiasa membimbing hati kami untuk sentiasa hidup 24 jam, sentiasa mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua tindakan dan apa jua yang kami lakukan. Jadi apa yang ditekankan oleh Syekh Aziz dalam pengajian kami ini ialah sentiasa membuang sifat keakuan dalam diri, yang mana kita sebelum ini merasakan apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, apa yang kita lihat, semua kita rasa kita yang buat semua tu. Tapi Syekh Aziz menegaskan bahawa semuanya itu adalah daripada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari situ fahamlah kita bahawa kita ni tiada apa-apa, kita tidak mampu. Tanpa keizinan daripadanya, kita tidak mampu, walaupun nak mengelipkan mata sekalipun kita tidak mampu. Jadi seperti mana yang kita pernah dengar, selagi mana kita ada sifat riak, sifat sombong, sifat keakuan, jadi Allah akan menilai, maknanya walaupun sebesar zarah, jadi tidak akan masuk syurga seseorang itu apabila ada dalam dirinya sifat riak, sifat-sifat yang negatif ni lah, walaupun sebesar zarah. Kalau kita tengok pada kehidupan kita sebelum ni, bukan kata sebesar zarah, mungkin dah setinggi gunung Kinabalu dah sifat tu dalam diri kita. Saya sendirilah saya cakap, sifat yang sentiasa merasakan keakuan, semua aku buat tu, aku buat ni, semua akulah, tak nampak Allah sebelum ni lah, sebelum belajar sifat mengenal diri, mengenal Allah ni lah. Jadi teringat saya kata-kata daripada Sayyidatina Aisyah, apabila seseorang itu orang kata apa, seburuk-buruk perangai itu apabila merasa diri kita baik. Apabila kita merasa diri kita baik tu, itulah sebenarnya keakuan diri kita. Maknanya sifat tu tidak elok lah. Jadi semoga kami terus istiqamah, terus dibimbing oleh Syekh Aziz untuk memantapkan lagi sifat kami, sifat yang sentiasa mentauhidkan Allah dalam apa jua tindakan dan sentiasa berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala 24 jam. Itu saja daripada saya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, saudara-saudari kita tadi, semua daripada khatir Rabbani, daripada keikhlasan, kesucian, rasa kemanisan beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa kemanisan mengabdi tadi bukanlah kemanisan yang kita rasa kita yang mengabdikan, tetapi kita merasakan dia yang mengabdikan kepada dirinya sendiri. Itu yang manis, tiada pahit. Kalau kita rasa kita yang mengabdikan, maknanya tak sesuai dengan ayat Allah, tidak aku jadikan jin dan tidak aku jadikan jin dan tidak aku, melainkan tidaknya Allah Ta'ala tu, melainkan dialah sebenarnya mengabdikan. Walau jin dan manusia, mengabdikan tu sebenarnya Allah yang memberikan, iaitu kekuatan, iaitu hidup, kehendak, rasa, dalam mengucap tadi, dalam perbuatan tu tadi, gerakan, itu semua abdi, itu semua adalah Allah lah sebenarnya nak menyatakan dialah mengabdikan dirinya. Dia yang menggerakkan, dia yang mengeluarkan perkataan, dia yang berikan keinginan. Jadi tak ada apa benda. Abdi tu sebenarnya kembali balik kita ni tak ada makna mengabdikan diri. Jadi kita kena faham di situ. Baru kita dapat rasa kemanisan. Baru kita dapat yang dikatakan, barang siapa yang ingin pertemuan dengan Allah Subhanahu, liqa'a rabbih falyamal amalan, hendaklah dia melakukan amal soleh, dan juga ibunya adalah wala yusyrik bi'ibad, dalam jangan mengakui dalam ibadah, jangan mengakui bahawa engkau yang menyembah Allah
Sesungguhnya dialah yang memberikan kita rasa untuk itu nak sampai ke situ. Sampai di situ orang kadang pening ni. Orang kalau tak jumpa guru pembimbing memang pening di situ. Macam mana Allah suruh ibadah pula? Kita pula, yelah kau ibadah tu siapa yang bagi kekuatan? Cuba ingat balik. Yang kau nak mengaku, kenapa? Bila kau mengaku itu dia jadi amalan tu tak soleh. Amalan tu tak ikhlas. Sebab engkau rasa engkau. Kan Rasulullah dah cerita. Di zaman Rasulullah tu, Rasulullah cerita 60 tahun Allah Ta'ala bagi tahu 60 tahun dia ibadah kepada Allah, sejengkal lagi. Ni Rasulullah cerita ni. Ni Rasulullah cerita, kita biasa dengar. Sejengkal lagi nak masuk dalam syurga. Allah suruh malaikat soal dia. Allah tahu dengan sebab apa engkau masuk. Malaikat soal. Oh, aku ibadah 60, dia masih tak sedar diri lagi. Dia. Maka tu apa Allah Ta'ala kata, malaikat suruh dia keluar. Suruh dia ingat balik. Dengan kudrat siapa? Dengan penglihatan yang Allah bagi pada engkau tu tadi, dapat tak kau ganti dengan 60 tahun ibadah? Baru dia sedar. Dia nak melihat pun dengan penglihatan Allah. Dia hidup pun Allah yang bagi kehidupan. Dia kudrat kuasa pun, dia kehendak dia boleh lakukan 60 tahun ibadah pun Allah juga yang skripkan, anugerahkan. Menyesal dia. Jangan sampai kita dah menyesal begitu. Kita dah mengaku Tuhan, kita lakukan ibadah. Kita lakukan ibadah 60 tahun. Kita jadi Tuhan pula, menyembah kepada Tuhan lain-lain. Salah tu kan. Jadi kalau susah ni sekarang ni nak dijelaskan, nanti dia bolak-balik kan kepada percakapan kita pula. Dia edit kan. Padahal dengar betul-betul supaya tidak jadi salah. Tidak jadi keliru. Sebab ni nyata yang wujud hanya Allah. Mengapa Allah nak wujudkan kita, nak suruh sembah kita? Kita tak faham. Kita ingat sembah tu kita sembah dia. Sebenarnya dia wujudkan kita supaya nak menyaksikan dia menyembah dirinya. Itulah, insya-Allah. Kita jangan rasa macam terkejut apa pun kalau kita pertama kali, kita masih tak faham dah berpuluh tahun. Tak apa, teruskan dengar, jadi pendengar yang baik. Sami'na ya. Insya-Allah. Jangan komplain, jangan gitu apa. Itu komplain tu berbalah tu dengan Allah tu. Bukan berbalah dengan saya. Bukan berbalah dengan saya, bukan perkataan saya pun. Ni kamu kalau berbalah tak setuju, kamu diam, sabar, mohon pada Allah. Jangan kamu heboh-hebohkan. Kesian saya tengok. Saya yang kesian tengok kalau orang yang tak ada kerja lain. Tak ada kerja lain. Nak memfitnah, nak kata memburuk-burukkan kan. Sedangkan orang lain boleh terima. Masuk pintu tu 10 orang nak masuk dalam pintu tu. 9 orang lepas masuk pintu. Dapat hidayah, pintu hidayah tu. Masuk semua bila dengar kan. Seorang tak lepas, dia salahkan pintu. Dia salah orang yang tunjuk pintu tu tadi. Jadi adakah kita ni waras ke tak waras? Cuba fikir sikit. Bukakan minda, buangkan kebencian, buangkan sifat-sifat akuan diri itulah, buang, minta pada Allah. Nanti Allah akan perlihatkan. Kenapa 9 orang melepas, aku tak lepas, aku nak salahkan orang yang buat pintu ni, orang yang tunjuk pintu ni tadi. Jadi kita kena ingat, ya Allah. Ataupun satu orang dia 10 orang masuk pintu hidayah, seorang yang dapat, 9 tak dapat. Tetap juga 9 tu jangan salahkan pintu. Sebab dah memang macam tu penghujung zaman ni gitu. Sedikit orang yang nakkan Allah, hidayatullah, hidayah laduni Allah. Sikit. Jadi kalau seorang tu dapat, kita fikir juga yang 9 ni. Jangan salah pintu, jangan salah orang yang tunjuk pintu hidayah tu. Kita kena ingat ni penghujung zaman memang sikit. Aku kena tu tadi. Ya. Jadi jangan kita bergantung pada orang banyak tak pergi kepada tempat yang baik tu, maknanya kita ni baik. Banyak. Jangan jadi gitu. Kita kena lihat benar ke tak benar. Tu tadi. Benar ke tak benar, minta pada Allah, lihatkan. Yang benar tu benar, dah beri kekuatan kepada kita untuk ikut benar tu. Dan lihatkan, ya Allah, lihatkan kepada aku yang salah tu salah, supaya aku dapat jauhkan, aku dapat membunuh batilan tu. Itu sebenarnya. Ini yang kita tidak mohon pada Allah. Kita ngikut-ngikut orang tu. Wah, banyak yang tak ikut ni pelajaran ni. Jadi yang banyak ni kita kena ikut. Majoriti yang banyak. Tu silap tu.
Silap. Ni dah pengakhir zaman. Kita kena baca hadis akhir zaman. Sedikit orang bersyukur. Sedikit orang yang nakkan Allah. Ini anggap asing. Kena ingat hadis ni sesuai dengan zaman kita. Jangan berpandu kepada gitu. Kalau zaman sahabat Nabi, ya, mana yang ramai tu kita ikut. Boleh, betul. Memang banyak betul waktu tu. Sekarang jangan. Ya. InsyaAllah kita sama-sama lah amaliah. Ini tak ada lain. Kita nak selamatkan semualah. Saya malah nak fikir yang bukan-bukan. Saya tak layan lah. yang tak nak ni saya tak nak layan. Kesian, penat korang sendirilah. Saya tetap akan doakan kamu dan tetap doakan kamu dapat hidayah. Walaupun kamu buat macam mana dengan saya pun, fitnah ke, nak bunuh ke, nak buat apa, tetap saya doakan kamu untuk dapat hidayatullah supaya dapat selamat di dunia dan di akhirat, berkehidupan di dunia dan kehidupan. Itu je, saya tak ada tukar lain dah. Kau buat macam mana pun. Kerana Allah dah aturkan kehidupan saya begini, ikut jejak langkah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan juga wali-wali Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk ikuti jalan jejak langkah Nabi Muhammad SAW di kalangan alul bait Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama kita mengingatkan balik kesalahan-kesalahan kita, keakuan-keakuan diri kita yang besar. Kesalahan tu yang tak ada kesalahan yang lebih besar melainkan akuan diri. Astaghfirullahalazim. 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 Ampunkan dosa kami ya Allah. 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 Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukasyafa ghaibul lil fuqara ila siratin mustaqim. Ya Allah, selawat dan salam kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Letakkanlah maqam yang tertinggi, yang terpuji yang telah engkau janjikan kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami sentiasa berwasilah kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mengangkat kedua belah tangan kami, ya Allah, di hadapan kekuasaan-Mu, di hadapan keagungan-Mu, di hadapan kebesaran-Mu, yang mana seluruh yang di langit dan di bumi tunduk di bawah kekuasaan-Mu. Seluruh yang ada kerajaan yang di langit di bumi tunduk di bawah kerajaan-Mu, ya Allah. Jadikan semua sekalian alam ini tunduk di bawah kekuasaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah, yang fakir, yang tidak memiliki apa-apa, ya Allah, mengharapkan kepadamu rahmat-Mu semata-mata yang telah menghidupkan kami dan memberikan kami kematian dan terus menerus, iaitu mengabdikan diri kami, iaitu seperti mana Engkaulah yang mengarahkan supaya kami mengabdikan diri kepadamu, iaitu Engkaulah sebenarnya mengabdikan dirimu sendiri, ya Allah, kekal abadi
sejak azali dan abadi. Ya Allah, jadikan kami sentiasa Engkau leburkan kami. Warzuqnil fana'a anni, ya Allah, sentiasa Engkau leburkan kami hingga kami hilang keakuan diri dan sentiasa yang ada wujud sebenar-benar nyata hanya Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, tambahi lagi ya Allah segala macam kelazatan di mana kenikmatan yang benar-benar mengesakanmu, seperti mana kekasihmu bersabda, iaitu orang yang benar-benar mengesakanmu, manis hidupnya tiada pahit, ya Allah. Maka kurniakan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, jauhkan segala maksiat, jauhkan segala mara bahaya keakuan diri kami, ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami, ibu bapa kami semua, ya Allah, di bulan Zulhijjah ini, di bulan haji ini, ya Allah. Maka Kau sempurnakan semua orang-orang yang melakukan haji, ya Allah, iaitu dapat kembali benar-benar mengesakanmu, mengenalmu dari sisimu, ya Allah, hingga mendapat haji yang mabrur, ya Allah. Doa yang diterima, ya Allah, kembalikan mereka kepadamu, ya Allah, semasa hidup lagi, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mengharapkan rahmat-Mu sebenar-benarnya, ya Allah. Kami tidak ada mengharapkan selain apa yang kami amalkan, apa yang kami kerjakan, ibadah kami semata-mata adalah kosong, ya Allah. Semata-mata adalah hak-Mu, ya Allah. Jadikan kami benar-benar mengharapkan rahmat di sisi-Mu, ya Allah, dengan syafaat kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami berkorban nyawa kami untuk membuang keakuan diri, ya Allah, bersempena bulan Zulhijjah ini, ya Allah. Leburkan kami dalam keadaan keakuan diri kami, ya Allah. Korbankan kami, mengorbankan, ya Allah. Jadikan kami setia selalu mengorbankan, buangkan keakuan diri kami, ya Allah, untuk sebenar-benar yang nyata hanya-Mu, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Terima kasih banyak perhatian. Mohon maaf kekurangan kesilapan. Afu minkum dalam menyampaikan ada keakuan diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi.